Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ahli kumpulan 25 ingin membentangkan tentang rusuhan Natrah pada tahun 1950. Mari kita lihat kronologi peristiwa Natrah pada tahun 1950. Sedikit pengenalan yang ringkas tentang Maria Hubertina Hartog atau lebih dikenali sebagai Natrah. Beliau telah dilahirkan di Terjemahi, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 24 Mac 1937. Pada Disember 1942, Adeline telah menyerahkan Natrah atau Bertha Hartog kepada Encik Aminah Muhammad untuk dijaga tanpa pengetahuan bapanya iaitu Sarjan Adrianus Petrus Hartog yang pada ketika itu telah ditawan oleh tentera Jepun. Tujuan penyerahan ini adalah supaya Adeline atau ibunya dapat melarikan diri dan pada masa yang sama menjaga keselamatan Natrah. Usia Natrah pada ketika itu ialah 5 tahun. Pada tanggal 22 Mei 1950, Ketua Hakim Mahkamah mengarahkan Natrah diletakkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Singapura. 28 April 1950, Cik Aminah telah membuat rayuan untuk mendapatkan semula hak penjagaan terhadap Natrah. Pada 1 Ogos 1950, setelah Cik Aminah telah mendapatkan semula hak penjagaan terhadap Natrah, beliau telah bertindak mengahwinkan Natrah dengan Cikgu Mansur. Tindakan ini dilakukan kerana Cik Aminah tidak mahu hak penjagaannya terhadap Natrah direbut semula oleh keluarga kandung Natrah. Pernikahan ini dilakukan secara nikah gantung kerana ketika itu usia Natrah hanya 13 tahun. 12 Ogos 1950, penyiaran gambar perkahwinan Natrah di akhbar telah menaikkan kemarahan keluarga kandung Natrah serta orang tempatan atas provokasi mencemuh agama Islam. Seterusnya, pada 20 November 1950, hak penjagaan Natrah kembali direbut antara Cik Aminah dan Mansur dan keluarga kandungnya datang dari Belanda. Adeline Hartog, ibu kandung kepada Natrah, tiba di Singapura untuk bertemu semula dengan Natrah. Pada 2 Disember 1950, Ketua Hakim mengeluarkan perintah yang ketiga untuk didengar di mahkamah tentang kesahihan perkahwinan dan hak penjagaan Natrah. Ketika itu lebih kurang 300 orang awam berada di dalam mahkamah. Kawalan keselamatan di mahkamah ketika itu diperketatkan akibat Adeline, ibu kandung kepada Natrah, menerima ugutan bunuh. Pada 11 Disember 1950, pendengaran rayuan Cik Aminah dan Mansur di Mahkamah Singapura dibuka pada hari itu. Keadaan menjadi semakin tekan dengan lebih kurang 3,000 orang menunggu keputusan pendengaran rayuan tersebut. Pada 12 Disember 1950, Hakim menjatuhkan hukuman di mana Natrah mesti dikembalikan kepada ibu bapa kandungnya. Akibat daripada keputusan mahkamah, rusuhan Natrah tercetus. Rusuhan bersambung balik keesokan harinya dan hanya berakhir pada 13 Disember 1950. Akibat daripada rusuhan itu, seramai 18 orang berkorban, 173 orang cedera, 119 kereta dihancurkan dan 72 kes kebakaran berlaku. Punca kejadian. Pihak media Inggeris menyebarkan provokasi melalui akhbar mengenai kesanggupan dan kegembiraan Natrah berlutut di hadapan Virgin Mary dengan tajuk Natrah knelt before Virgin Mary. Tetapi laporan daripada Warta Malaya dan Utusan Melayu melaporkan sebaliknya. Orang Islam berasa tersabar kerana itu adalah perkara yang melampaui batas akidah Islam. Apabila Mahkamah Tinggi Singapura memutuskan bapa kandung Natrah sebagai penjaga mutlaknya, telah menyebabkan penentangan orang Melayu Islam terhadap kes Natrah kerana berasa risau jika Natrah dikristiankan pada masa itu. Nilai murni pertama ialah toleransi dan menolak ansur. Kita perlulah mengamalkan nilai ini dengan menghormati pandangan orang ramai di sekeliling kita yang berbilang kaum supaya tiada pertelingkahan tentang isu sensitif akan berlaku. Seterusnya ialah nilai berani. Kita perlulah berani mempertahankan agama, bangsa dan negara supaya kita dapat membina masyarakat yang lebih berdisiplin dan tidak akan dipandang rendah oleh masyarakat yang lain. Nilai ketiga pula ialah kasih sayang. Sebagai ibu bapa, mereka perlulah memberi kasih sayang yang secukupnya supaya keluarga kekal bahagia dan anak-anak dapat membesar dengan ceria dan harmoni. Akhir sekali ialah nilai tanggungjawab. Kita haruslah bertanggungjawab dengan apa yang telah diamanahkan kerana ia akan membuat masyarakat sosial berkembang maju serta
merupakan tanda akhlak yang baik. Jadi itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.